wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dari Abu Hurairah yang berkata, sabda Rasulullah SAW kira-kira mati. Barang siapa yang kata-kata kita kata berkata, walaupun dengan satu kata perkataan sekalipun, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Maka hendak kita dengar dan diam. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Oleh itu marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Keteguhan Iman dalam Berkorban. Para kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, ibadah korban yang dilaksanakan pada setiap tahun pasti mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaum keluarganya serta korban dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan hati dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan kibas yang paling elok dan gemuk. Manakala korban Qabil ditolak karena dia mengorbankan hartanya yang paling buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya dan sampaikan berita gembira yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Para kaum muslimin sidang jemaat yang dikasihi sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan pengorbanan yang besar. Baginda alaihissalam sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat yang ke-122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syakiran li an'ami اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. Dia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya yang menjadi nabi dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya ia pada hari akhirat adalah daripada orang yang saleh.
Nabi Ibrahim alaihissalam berpegang kuat dengan akidah ketauhidan kepada Allah sejak muda lagi. Sejarah mencatatkan kisah beliau yang menghancurkan berhala sembahan Namrud, yang menyebabkannya dihukum dengan cara dibakar, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah usianya meningkat tua, Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalam dari isteri keduanya, yaitu Siti Hajar. Kegembiraannya itu tidaklah lama kerana baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkannya agar menghantar dan menempatkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tandus lagi gersang pada ketika itu, yaitu Makkah. Demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan kasih sayang dan rasa hatinya untuk tidak mau berpisah dengan istrinya dan anaknya yang masih lagi kecil. Pengorbanan ini dilakukan dengan penuh keyakinan akan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan hikmah daripada ujiannya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi wa tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah yang di tanah suci Makkah, yang tidak ada tanaman padanya. Di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, jadi mereka yang ditempatkan di situ, supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadah. Itu jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ. Dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Pengorbanan Siti Hajar juga amat besar. Beliau ditinggalkan oleh suaminya atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi mereka. Di sebuah kawasan yang gersang dan tanpa adanya manusia lain kecuali anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang masih lagi kecil. Siti Hajar rela dengan sepenuh jiwa dan raganya berkorban demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya amat teguh kerana dia meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi sepenuh penjagaan dan bantuan kepada hamba yang taat kepadanya. Pada suatu hari, Siti Hajar kehabisan bekalan air sehingga tidak dapat menyusukan anaknya Ismail. Oleh kerana risau akan keselamatan anaknya, dia bersusah payah berulang-alik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali berusaha mencari air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dengan menerbitkan mata air berdekatan Ka'bah yang dikenali sebagai Telaga Zamzam. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih besar ialah apabila baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberitahu anaknya akan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Nabi Ismail alaihissalam menerimanya dengan penuh ketaatan yang tidak berbelah bagi. Semasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berjalan menuju ke tempat sembelihan, mereka diganggu oleh syaitan yang bertujuan menghalang mereka daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengusir syaitan yang mengganggu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melemparkannya dengan batu, yang kemudiannya peristiwa ini diabadikan dalam ibadah haji, yaitu melontar jamrah. Pengorbanan bapa dan anak itu lantas dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang sembelihan yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Saffat ayat 103 hingga ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ay ya Ibrahim
qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Setelah keduanya berserah bulat-bulat yakni menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Jadi kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya untuk menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Saudara kaum muslimin sidang jemaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita menghayati kesimpulan daripada khutbah pada hari ini. Yang pertama, ketaatan kedua ibu bapa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan ketaatan anak kepada ibu bapanya. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengambil pengajaran daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan dan bantuan yang sepenuhnya kepada hamba-Nya yang taat kepadanya. Seterusnya marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang maksudnya sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah, yakni daripada orang yang hanya memberi minum orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa asrafi ibadik أسأل الرأجم وإمامي الطيبة والحرام ومنبع علمي والحلم والحكمة والحكم وترجنا للسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة والرسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Saudara kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita hendaklah sentiasa melakukan kawalan diri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah pada apa sahaja bahaya wabak penyakit. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri
warga masyarakat negeri dan negara. Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, adik keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Persekutuan Agung Malaysia dan juga pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang Tuan Kris Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti dengan mencapai negara yang aman dan makmur. Kita mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. ولله الحمد.
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah